Hmm, jadi balik macam hari tu. Terkeluar. Okey. Ustazah masuk semula. Sambung balik baca Al-Fatihah tadi. Aduh, Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, Alhamdulillah, Masya Allah. Tadi dah terkeluar. Jom masuk balik. Okey. Alhamdulillah, Masya Allah. Moga Allah memudahkan segala-galanya. Rabbi yassir wala tu'assir. Rabbi tamimil khair. Masya Allah. Okey, boleh kongsi, boleh share kepada sahabat-sahabat yang lain. Untuk kita sama-sama kita dengar, insya-Allah hari ini Ustaz akan sambung lagi perkongsian tentang bersahabat dengan suratul Mulk. Surah Al-Mulk. Jadi Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah, semua Alhamdulillah, Masya Allah. Seperti yang Ustazah kongsikan pada 2 minggu yang lepas, subhanallah, surah Al-Mulk membawa maksud kerajaan. Kerajaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu semua kerajaan. Al-Mulk, bila kita baca malam-malam kan, Masya Allah, kita baca, kita amalkan, subhanallah. Dan kali ini kita sama-sama cuba fahami, cuba menjadi sahabat kepada surah ini, kerana disebut dalam hadis Nabi SAW, antara kelebihannya adalah surah Al-Mulk ni syafa'atul li sahibiha, memberi syafaat kepada sahabatnya. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Boleh kongsi kepada yang lain. Tadi terkeluar. Okey, sekarang kita masuk balik. Okey, Masya Allah. Seperti yang sebelum ini, subhanallah, saya selalu akan ingatkan semula apa yang telah kita fahami daripada 11 ayat yang sebelum ini daripada surah Al-Mulk. Itu menceritakan tentang kekuasaan Allah, kerajaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Taala. Itu semua kerajaan yang mana Allah berkuasa di atas segala kerajaan yang dimilikinya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, ayat yang pertama tu. Jadi subhanallah. Kemudian bila menceritakan tentang kerajaan, jadi Allah memiliki kekuasaan di atas kerajaan yang dimilikinya. Jadi itu satu pencerahan, iaitu penerangan yang Allah berikan kepada kita dalam surah Al-Mulk. Iaitu antara kuasa yang diceritakan kepada kita adalah dalam ayat yang kedua, Allah menciptakan kematian dan juga kehidupan. Untuk menjelaskan kepada kita ni, subhanallah, dimulakan dengan kematian, kemudian dituruti dengan kehidupan, untuk mengingatkan kepada kita bahawa kematian itu pasti yang akan berlaku kepada kita, dan selepas kematian adanya satu kehidupan yang kekal selama-lamanya yang perlu kita ingat sentiasa. Dan juga disambung dengan kehidupan tu, disambung dengan liyabluwakum, iaitu kehidupan ini untuk apa Allah jadikan? Untuk menguji kita semua. Masya Allah, subhanallah. Jadi bila kita kehidupan ini, hidup ini memang akan diuji. Kenapa Allah uji pula? Kerana untuk mengetahui siapakah di antara hamba-hamba yang paling terbaik amalnya. Masya Allah. Kemudian dicerita lagi tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sambung lagi antara ciptaan Allah yang Allah ciptakan yang begitu hebat adalah menciptakan langit. 7 lapis langit. Kemudian disuruh kepada kita farji'. Berulang 2 kali perkataan irji', iaitu ulang, irji'il basar, ulang, tengok lagi ciptaan Allah ini, supaya kita dapat mengenali Allah SWT. Iaitu salah satu cara untuk kita kenal Allah adalah dengan melihat ciptaan-ciptaan Allah. Kemudian diceritakan lagi tentang fungsi bintang. Kenapa Allah ciptakan bintang kepada kita? Antara fungsi yang diceritakan dalam surah Al-Mulk ini adalah untuk merejam syaitan. Juga disebut dalam surah yang lain, bintang ini sebagai perhiasan. Bintang ini juga sebagai penunjuk kepada arah. Jadi subhanallah, setiap apa yang Allah ciptakan ada
ada tujuannya, masya-Allah, ada kebaikannya, subhanallah. Seterusnya selepas diceritakan tentang ciptaan yang begitu hebat ini, seterusnya disambung lagi dengan sekarang disebut tadi tentang syaitan. Jadi subhanallah disebutkan juga bahawa syaitan ini akan dimasuk ke dalam azab as-sa'ir, azab api neraka, yang menyala-nyala. Jadi subhanallah, mulalah Allah menceritakan pula tentang kekuasaan yang begitu hebat, iaitu menceritakan tentang neraka. Jadi subhanallah. Kemudian ceritakan tentang bagaimana neraka, keadaan neraka, yang mana dalam neraka ini kalau kita baca surah Al-Mulk ni menceritakan tentang orang-orang kufur yang dicampakkan ke dalam neraka, yang bila dicampakkan akan kedengaran suara neraka syahiqan. Suara neraka dipanggil syahiq. Syahiqan, jadi suara jeritan neraka ini. Kemudian perasaan ahli neraka kepada perasaan marahnya neraka ini kepada manusia-manusia yang kufur yang dicampakkan ke dalam neraka ini, sampaikan dia marah tu sampai nak terpecah. Begitu sekali marahnya neraka ini kepada manusia-manusia kufur yang dicampakkan ke dalam neraka. Kemudian bila dah dicampakkan, ini suasana dalam neraka diceritakan dalam surah Al-Mulk ni. Kemudian bila dah masuk dalam neraka ni, orang-orang kufur ini, mereka akan ditanya pula dengan penjaga neraka. Tujuan tanya soalan ini untuk menyakitkan hati mereka. Itu bukan tanya boleh keluar balik ke, tak. Tanya untuk menyakitkan hati. Tak ada datang peringatan kepada kamu dulu. Macam itulah ditanya. Jadi subhanallah, dalam keadaan neraka itu yang Jahannam, kita selalu sebut neraka Jahannam, dalam keadaan yang begitu gelap, begitu dalam. Jadi subhanallah, dan akhirnya disebut juga tentang pengakuan ahli neraka ni. Mereka mengaku bahawa mereka ni buat dosa dulu. Mereka tak dengar cakap. Jadi subhanallah. Tapi apa tujuan pengakuan ni? Adakah dengan pengakuan ni mereka boleh keluar semula? Tidak. Tak dibenarkan lagi keluar. Tak boleh keluar, dah duduk dah dalam tu. Tidak ada lagi belas kasihan lagi untuk dah bagi pengakuan boleh keluar balik can ke. Tak ada. Jadi subhanallah, menceritakan tentang ahli neraka ni, yang mana disambung dekat ayat yang ke-10 kalau kita baca. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ. Itu kalau kami ni dengar dulu, kalau kami ni fikir. Jadi poin dekat sini adalah mereka ni mengaku yang mereka ni buat dosa dan mereka tak guna akal mereka. Jadi subhanallah, masya-Allah, satu penyesalan yang dilakukan, yang di pengakuan daripada orang-orang kufur yang dicampakkan ke dalam neraka ni. Dan mereka mengakui dosa-dosa yang mereka lakukan. Maka kekallah mereka dalam menjadi ashabis sa'ir, manusia-manusia yang penghuni neraka ini. Jadi subhanallah, hari ini insya-Allah kita sambung kepada ayat seterusnya, yang ke-12. Masya-Allah, pengajaran daripada semua yang tadi Ustaz cerita, yang ayat sebelah ayat tadi ni, menunjukkan bahawa menceritakan tentang neraka supaya kita ni takut, lahirnya rasa takut. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita ni banyakkanlah menggunakan akal. Kita kena guna akal dalam kehidupan kita. Jangan kita meletakkan nafsu kita yang utama. Kena guna akal. Macam mana kita nak menjadikan akal kita ni dapat membezakan yang benar, yang salah, yang hak, yang batil, dengan kita belajar, menuntut ilmu. Jadi kena menggunakan akal. Kadang-kadang ada orang ni dia ada akal tapi dia tak tambahkan ilmu pengetahuan. Ada orang dia ada akal tapi dia tak nak guna akal, dia ikuti nafsu dia juga. Jadi subhanallah, kita kena jadi orang yang berakal. Sebab apa tadi disebut? Sebab apa mereka dicampakkan ke dalam neraka? Sebab dia tak dengar dan tak berfikir. Jadi kita kena gunalah akal yang Allah kurniakan kepada kita. Jadi subhanallah, sambung kepada ayat yang seterusnya. Masya-Allah, seronok bila kita dah tahu. Subhanallah. Ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kalau kita lihat di sini, subhanallah, sesungguhnya orang-orang yang yakhshaw, yang takut. Jadi subhanallah, mereka ni takut. Lahir takut. Tadi kan subhanallah, kalau kita lihat sebelum tu diceritakan tentang neraka, Allah nak lahirkan dalam diri kita yang membaca, yang memahaminya, rasa takut. Jadi subhanallah, disambung innal ladzina yakhshaw, sesungguhnya orang-orang yang takut.
takut ni, Masya Allah, kalau kita lihat dalam Al-Quran, ada dua perkataan takut. Yakhshaw, khasyah. Yang kedua, khawfun. Takut. Dua-dua maksud dia takut. Tapi apa beza? Apa beza takut khasyah dengan khawfun? Kalau kita lihat dalam ayat yang lain, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah daripada kalangan ibadihil ulama, daripada kalangan hamba-hamba Allah yang ulama. Apa maksud ulama? Ulama daripada perkataan alim. Kita orang Melayu selalu sebut alim ulama kan. Alim tu mufrad seorang, ulama tu banyak. Sebenarnya maksud dia. Jadi subhanallah, alim, apa maksud alim? Itu orang yang berilmu. Jadi orang yang takut kepada Allah, dia kena ada ilmu. Dia kena ada ilmu. Orang yang ada ilmu, yang kenal Allah, maka akan lahir rasa takut dalam jiwa dia. Jadi subhanallah, perlu kita ada ilmu. Perlu kita ada ilmu. Macam sekarang kita mempelajari, memahami apa yang terkandung dalam surah Al-Mulk ini, itulah dia ilmu. Masya Allah, subhanallah. Jadi maksud khasyah ini, yakhshaw ni tadi, dia takut dalam keadaan berilmu dan kenal. Sebagai contoh, kenal dengan Allah, kenal pencipta, kenal Allah itu maha berkuasa, kenal Allah itu memiliki kerajaan. Masya Allah. Kenal, jadi merasai hebatnya Allah SWT. Bila kita rasakan seseorang itu, kalau kita dengan manusia, kita tahu dia tu hebat, Masya Allah, dia tu memiliki kuasa, maka kita akan lahir rasa hormat, rasa takut kepada dia. Jadi subhanallah, sebagai contoh ibu, ayah, dia ada kuasa kepada anak-anak. Jadi Masya Allah, anak-anak ni ada rasa takut dan hormat kepada ibu bapa ni. Jadi Masya Allah, dia khasyah ini maksud dia takut dalam keadaan dia berilmu. Manakala khaufun ni dia takut sama ada dalam keadaan dia berilmu ataupun dalam keadaan dia jahil. Beza khaufun dengan khasyah. Jadi dalam surah ini menggunakan kalimah yakhshaun, khasyah. Jadi kalau kita lihat perkataan khaufun ni, takut yang satu lagi ni, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Ayat yang selalu kita dengar. Jangan takut, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Jangan takut dengan siapa-siapa pun. Jangan takutlah dengan manusia pun. Jangan takutlah dengan binatang pun. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Jadi walaupun kita tak kenal dengan manusia tu, kadang-kadang kita takut dengan dia. Tapi hakikatnya kita tak kenal pun. Jadi subhanallah, kembali ke takut yang paling utama yang perlu kita letakkan adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perbezaan antara khasyah dan juga khaufun. Jadi subhanallah, ayat ini menyebut innal ladzina yakhshawna rabbahum, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb, kepada pencipta. Dia tak guna Allah, dia guna tu kepada pencipta. Jadi subhanallah, bila cerita pasal pencipta, maknanya takut kepada yang menciptakan kita. Masya Allah. Allah mengetahui segala-galanya tentang kita. Masya Allah. Allah yang menciptakan kita. Jadi Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi Masya Allah, tabarakallah. Menggunakan kalimah Rabb. Rabbahum. Innal ladhina yakhshawna rabbahum. Mereka yang takut kepada pencipta mereka bil ghaib. Sama pula dengan bila, apa maksud bil ghaib ni? Ghaib ni daripada perkataan ghaib. Itu daripada perkataan ghaib yang tak ada. Jadi apa maksud kat sini? Dia ada, bila orang yang takut pada Allah, ada dua maksud. Pertama sekali, takut pada Allah yang kita tak nampak Allah. Jadi Masya Allah, ghaib iaitu Allah yang kita tak nampak. Itu yang pertama maksud yang diberikan para ulama. Tapi yang kedua ini yang paling dekat lah, paling rajih, itu takut pada Allah saat dia ghaib, saat dia sendiri. Ini yang disebut, ini yang paling tepat. Sebab apa disebut sini innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesiapa yang takut kepada penciptanya dalam keadaan dia sendiri. Jadi nak menilai diri kita ni, sama ada kita ni takut tak pada Allah, adalah saat kita sendiri. Saat kita duduk seorang-seorang tengok handphone, apa yang kita lihat? Saat kita duduk rumah seorang-seorang, contohnya para ibu yang tak bekerja, duduk rumah seorang-seorang, suami pergi kerja, anak pergi sekolah, kita seorang-seorang. Apa yang kita buat? Saat itu dapat menilai sama ada kita ni takut tak pada Allah ataupun tidak. Adakah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah? Ataupun adakah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia? Alah, duduk seorang-seorang ni, buatlah apa, duduk tengok TV lama-lama. Tak payahlah zikir dah. Jadi subhanallah. Sebab apa? Disebut lagi, kalau kita lihat orang munafik,
Orang munafik beza dia dengan orang beriman adalah mereka ini di depan orang dia baik, belakang orang sebaliknya. Jadi subhanallah, disebut sini begitu hebatnya manusia yang takut kepada Allah dalam keadaan dia bersendirian. Sebabnya inilah menilai sama ada kita ni na'udzubillah termasuk dalam golongan yang munafik ataupun tidak. Na'udzubillah min zalik. Jadi subhanallah, orang munafik mereka ni kalau kita lihat di depan orang, masya-Allah, berzikir, solat dan sebagainya, tapi di belakang orang tak payahlah buat lagi. Orang tak nampak pun. Sedekah, depan orang kita sedekah, belakang orang tak payahlah buat lagi, biar orang tak nampak pun. Jadi subhanallah. Subhanallah, ayat ini subhanallah menilai diri kita. Sama ada kita ni takut kepada Allah ataupun tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rosmil. Masya-Allah. Okey, jadi subhanallah. Lahum, apa yang Allah beri ganjaran kepada mereka yang takut kepada Allah ni? Subhanallah. Ganjaran dia adalah maghfirah dan juga ajrun kabir. Ada dua ganjaran yang diberikan kepada mereka yang takut kepada Allah dalam keadaan sendiri, dalam keadaan bersendirian ni, iaitu maghfirah, keampunan daripada Allah. Yang kedua, ajrun kabir. Ajrun ni maksud dia, ajrun ni upah. Okey, upah. Kalau kita dengan sini pahala yang besar. Apa dia pahala besar? Syurga lah. Jadi subhanallah. Jadi kalau kita tanya soalan kan, bagaimana seseorang tu nak dapat keampunan daripada Allah? Bagaimana seseorang tu nak dapat syurga? Salah satunya adalah dengan kita ini dalam keadaan sendiri-sendiri ini, kita sentiasa juga takut kepada Allah. Jadi subhanallah, tips yang ini nak dapat syurga Allah, nak dapat keampunan Allah, saat kita seorang-seorang tu lah. Sekarang kita dah belajar, kita dah faham ayat ni. Jadi kita seorang-seorang pun macam mana kalau kita rasa nak buat perkara yang lara, yang sia-sia, takut pada Allah. Allah sedang perhati kita ni. Segala apa, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Encik Rashid. Okey, Masya Allah. Allah sedang memerhati kita. Ni malaikat sedang mencatat segala amalan kita. Walaupun kita seorang-seorang, kita kena buat. Walaupun kita seorang-seorang, kalau kita pergi masjid, kita solat sunat, solat duha dan sebagainya kat rumah seorang-seorang, kita kena buat. Sebab ni waktu itulah nak menilai kita ni takut kepada Allah ataupun tidak. Jadi subhanallah, Masya Allah. Ayat inilah subhanallah. Sebab tu kalau kita lihat ayat sebelum ceritakan tentang neraka, supaya Allah nak hadirkan rasa takut dalam jiwa kita ni, Masya Allah. Kemudian Allah ceritakan tentang kebaikannya, kebaikan takutnya kita kepada Allah ni. Kelebihannya itu Allah memberikan keampunan dan juga ganjaran yang besar, itu syurga kepada mereka yang takut kepada Allah. Tapi kena ingat, takut kita kepada Allah bukan seperti takut kita kepada ular ke, kepada singa ke. Kalau kita takut dengan ular, kita nampak kita lari, tapi peluk ular tu. Jadi subhanallah, takut kita kepada Allah bukan seperti itu. Takut kita kepada Allah dia bergabung dengan pengharapan kita kepada Allah. Kita mengharapkan Allah memelihara kita. Kita mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Taala. Kita mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi dia bergabung. Kalau kita belajar surah Al-Fatihah, kita perlu lahirkan 3 rasa dalam kehidupan kita ni kepada Allah. Yang pertama sekali rasa sayang, rasa cinta kepada Allah. Kita perlu ada rasa sayang ni, pagi-pagi ni kita bangun ni. First sekali sebenarnya kita perlu sebut Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, Kau bagi aku hidup selepas Kau matikan tadi. Tadi kita semua dah mati sekejap. Dah mati dah tadi semua. Tak sedar tadi tidur tu semua adalah kematian kecil yang kita tak sedar. Jadi subhanallah, kemudian Allah dah bagi kita hidup semula lagi pagi ni. Alhamdulillah, Masya Allah. Bersyukur sangat. Perlu bersyukur. Perlu berterima kasih kepada Allah. Berikan nikmat kita peluang. Peluang untuk kita memperbaiki amal ibadah kita. Peluang untuk kita memperbaiki kita punya kehidupan. Peluang memperbaiki keimanan kita kepada Allah. Jadi subhanallah, Masya Allah. Satu nikmat yang besar bila Allah berikan lagi kepada kita kehidupan. Sebab tadi diceritakan bila dah dimasukkan, diberikan, dah selesai, dah dekat sana, selepas kematian dah tak ada lagi dah chance. Tak ada lagi lah peluang lagi untuk kita patah balik ke bumi ni nak buat amalan dan sebagainya. Tak ada dah.
Ada subhanallah. Perasaan takut itu perlu ada. Jadi tadi kalau ada surah Al-Fatihah tadi, perlu ada rasa cinta, perlu ada rasa takut. Takut kepada Allah perlu juga. Macam kita ibu-ibu kan, ibu-ibu, bapa-bapa kat rumah. Kita dengan anak-anak, kita nak anak-anak sayang kita. Dalam masa yang sama, kita nak mereka ada juga rasa takut. Kita buat undang-undang. Kalau buat macam ni, sekejap lagi denda, sekejap lagi. Tak buat. Jadi kita buat macam tu supaya dia ada lahir rasa takut. Takut sebab apa? Supaya dia tak buat perkara yang kita nak larang tadi, yang tak boleh buat tadi. Tapi dalam masa yang sama, kita nak dia sayang kita. Kita nak juga dia mengharapkan kepada kita, mengharapkan kita maafkan dia. Minta maaf mak, minta maaf ayah kan dia kata. Minta maaf, dia mengharapkan kepada kita pengampunan ibu bapa ni. Jadi subhanallah, 3 rasa. Cinta, takut dan pengharapan perlu bergabung. Barulah kita dapat merasai hebatnya Allah SWT begitu kita dekat dengan Allah SWT. Jadi kita sambung lagi. Jadi Masya Allah pengajaran ayat yang ke-12 tadi, kita perlu ikhlas. Walaupun nak tahu kita ikhlas ke tak dalam ibadah kita, tengok ada kita seorang-seorang. Saat kita seorang-seorang tu macam mana? Adakah kita buat lagi ibadah tersebut? Kita solat lagi ke solat sunat yang kita buat kat depan orang ramai tu? Kita sedekah lagi ke walaupun kita dekat belakang tanpa orang lain tengok? Ini subhanallah, keikhlasan. Ini tandanya bila kita seorang-seorang. Masya Allah. Kemudian sambung lagi kepada ayat yang ke-13. Wa asirru qawlakum awijharu bih. Innahu alimun bidhatis sudur. Wa asiru, dan rahsiakanlah ataupun perlahankan qaulakum, kata-kata kamu, awijharu bih, nyatakanlah ataupun terang-terangkanlah kata-kata dengannya. Innahu, sesungguhnya dia itu Allah SWT alim, maha mengetahui, bidhatis sudur, segala apa yang ada dalam sudur, dalam dada kita, dalam hati kita. Sudur ni maksudnya jamak. Maksudnya banyak hati lah, banyak dada. Kalau kita belajar baca surah Alam nashrah laka sadrak, sadrun, itu satu dada, satu hati. Jadi sini maknanya Allah mengetahui apa yang terkandung dalam hati-hati kita semua. Subhanallah, di sini kan Masya Allah satu perkara yang Allah nak sampaikan kepada kita ayat 13 ni. Apa dia? Fokus pada niat. Jadi Masya Allah, niat kita. Sebab tu hadis Nabi SAW yang saya rasa para pendengar semua hafal. Innamal a'malu biniat. Sesungguhnya setiap amalan kita berdasarkan kepada niat kita. Ya Allah, niat ni kan. Pagi tadi kita solat subuh kan, kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, ibadahku, hidupku, matiku semua kerana siapa? Kerana Allah. Inilah niat. Jadi dalam ayat ni, surah Al-Mulk ni, ayat 13 ni, Allah kata Allah nilai sama ada kita ni seorang, kita cakap slow-slow ke, kita cakap kuat-kuat ke, Allah tahu. Sebab apa? Allah tahu apa semua yang terkandung dalam hati kita. Ya Allah, kita buat ibadah ni, kita buat amalan ni, subhanallah, satu tempat yang paling kita kena sentiasa jaga adalah hati kita. Buat kerana siapa? Terlintas tadi pagi kan, bangun-bangun sebelum subuh bangun, kakak, para pendengar macam makcik ni kan, masak untuk suami kan, kita masak kat dapur. Ni pagi-pagi dah potong cili api ni, cik abang kata teringin nak makan breakfast nasi goreng cili api kan, masak. Kerana siapa? Kalau kita buat kerana cik abang kita tadi, buat kerana tu saja. Sekejap lagi pukul 8 sekejap lagi kan, ataupun dia balik sembahyang sekejap lagi, tak nak lah makan, rasa macam tak nak makan pula nasi goreng cili api. Tak lalu pula, perut tu dia tak nak makan. Apa kita rasa kalau kita buat kerana suami tadi? Dia akan jadi marah dia. Penat potong cili api tadi pagi-pagi buta sebelum subuh dah potong cili api. Tiba-tiba tak nak makan. Sekarang bergaduh lah jadinya. Kalau kita buat kerana suami. Tapi kalau kita buat kerana Allah, dia lain. Tak apalah, tak nak makan tak apa, sekejap lagi dah ada makanan dah. Alhamdulillah, dah siap dah buat masak dah. Kalau tak makan pagi tak apa, tengah hari boleh makan, tak jadi masalah. Ini subhanallah, cara kita, sebab tu kena guna akal ni.
Kena guna akal kita. Jangan ikut nafsu. Kalau ikut nafsu memang marah je. Jadi subhanallah, kita nak mengawal marah ni bukan mudah kan. Jadi subhanallah, kita nak kena tukar fikiran kita ni kepada yang positif je. Tak apalah, alhamdulillah dah ada dah masak dah, tak payahlah nak masak dah tengah hari lagi. Jadi masya-Allah, subhanallah, niyah kerana apa? Benda tu nampak macam simple je kan, tapi subhanallah benda tu boleh menimbulkan pergaduhan. Ikhlaskan diri kita dalam kita bercakap, ikhlaskan diri kita dalam apa yang kita buat, semua kena ikhlas kerana Allah. Dalam ayat yang lain ada disebut, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya mereka yang memberi makan, ini disebut sini siapa yang memberi makan ataupun apa sajalah amalan yang dibuat kerana apa? Liwajhillah, kerana Allah. Apa maksud buat kerana Allah ni? Liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'an. Mereka ni kalau buat kerana Allah, dia tak mengharapkan balasan. Kita buat apa? Senang ke kalau kita nak buat apa-apa tak nak harap balasan daripada manusia? Senang tak? Susah. Selalu kita mesti nak harap balas. Kita bagi jiran sebelah karipap 5 ketui, kan? Suka saya cerita bagi jiran sebelah karipap 5 ketui, tapi tak bagi pun jiran sebelah bagi karipap 5 ketui. Subhanallah, masya-Allah. Kita bagi jiran sebelah karipap 5 ketui. Ni saya cerita ni, benda ni memang berlaku dalam kehidupan kita. Kita bagi ni, lepas tu sekejap lagi kita tunggu. Dia tak bagi balik bekas kita. Pinggan tu pula beli kat overseas. Satu je pula tu pinggan tu, design dia tak ada kat tempat lain. Kita bagi kat jiran sebelah, dia tak bagi balik pinggan tu. Tak duk fikir je pinggan ni bila dia nak bagi, bila nak bagi. Dia mengharapkan balasan pula. Lepas tu dia bagi pinggan kosong. Apa kita rasa? Yelah, dalam tak apalah, terima kasih bagi pinggan, tapi tak bagi apa-apa pun, tak balas pun, kurang bagilah sikit apa-apa kat pinggan ni. Nampak tak? Mengharapkan jaza. Jadi subhanallah, liwajhillah, buat sesuatu perkara kerana Allah ni, la nuridu minkum jaza, tak mengharapkan balas, tak mengharapkan apa-apa balasan. Walaupun dia bagi pinggan kosong pun tak apalah, alhamdulillah pinggan bagi balik, alhamdulillah. Sebab tu saya kalau siapa-siapalah saya kata nak bagi apa-apa kat orang, bagi yang dia tak payah bagi balik. Bekas tu sekarang ada tapuai-tapuai yang bagi pakai buang je kan. Bagi bekas yang dia tak payah balas balik. Gitu. Senang. Jadi kita tak fikirlah pakai pasal pinggan ke pasal bekas dia pulang balik ke kan. Jadi subhanallah. Jadi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Hatta sehingga kan kalimah terima kasih pun kita jangan harapkan daripada dia. Itu baru betul-betul masya-Allah. Betul-betul masya-Allah kita buat tu kerana Allah. Masya-Allah apa ya. Apa niat ya Allah, dia bangun tidur sampai aku tidur. Masya-Allah, Allah ibarik fik. Apa saya kerana lepas tu tak niat lagi, boleh ke? Boleh, niat tu bila-bila masa. Kita bila kita lintas je terus kita ubah niat. Sebab kadang-kadang ni syaitan ni akan ganggu kita punya niat ni. Buat kerana apa? Macam tadilah saya katakan, kita bagi jiran sebelah karipap 5 ketul tadi. Bagi, lepas tu dia ambil, dia pergi je macam tu. Tak ucap terima kasih. Apa kita rasa? Marah. Masya Allah, kita akan marah. Jadi kita masih ada lagi mengharap kalimah terima kasih tu lagi. Jadi itu pun masih lagi belum ikhlas sebenarnya. Masya Allah. Sebenarnya kalimah terima kasih itu adalah adab dia kepada kita. Dia tu yang kena ucap. Tapi kita jangan mengharap. Boleh faham? Maknanya kita jangan mengharapkan dia mau cakap terima kasih. Mungkin dia terlupa ke kalut ke pagi-pagi. Kita bagi karipap tadi, dia nak pergi office. Okey, dia terus pergi. Jadi subhanallah, dia tak cakap terima kasih tu mungkin sebab dia terlupa. Jadi tapi itu adalah adab dia kepada kita. Cuma kita jangan mengharapkan dia terlupa kot kan kabur nak pergi office. Dah habis cerita. Kita bersihkan kita punya hati tadi, niat tadi, buat kerana-Mu ya Allah, Engkau lah yang balas segala-galanya. Jadi subhanallah, semua benda kita buat kerana Allah. Ni pagi ni kita nak masak kerana Allah, kita nak kemas rumah kerana Allah. Itu akan membantu kita menghilangkan kalau orang kan sekarang ni Masya Allah, kalau kita lihat berlaku stres dan sebagainya, sebab kita buat kerana manusia. Kita buat kerana manusia. Lepas tu manusia tak balas pula. Lepas tu kita rasa stres sebab kita tunggu balasan daripada manusia. Jadi kita kena cuba ubah. Kita buat kerana Allah.
Sebab balasan Allah kita tak nampak sekarang ni. Kita tak nampak dung turun pahala banyak sebulan. Kalau nampak rasanya semua Masya Allah. Duk kira je berapa banyak pahala yang turun. Tapi tak nampak sebab nak surprise kat kita. Nanti kita di akhirat nanti baru kita lihat. Jadi subhanallah, Masya Allah. Jadi kita kena bersihkan niat kita ni. Sentiasa kena upgrade. Niat kita kena sentiasa kena ingatkan. Sebab tu kita setiap kali solat kita baca doa iftitah tu kan. Kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku ni, semua aku buat ni, hidup matiku semua kerana Engkau ya Allah. Aku buat semua kerana Engkau ya Allah. Sentiasa bagi tahu diri kita. Sebut pada kita, buat kerana Engkau ya Allah. Memang kadang-kadang syaitan akan selit. Kenapa dia tak balas? Kenapa dia penat je buat kemar-kemar ni semua ni? Semua tak ada tolong. Semua suami tak ambil peduli pun. Tak ucap terima kasih pun, nampak tak? Dah habis dah macam tu. Sebab ada ayat lain dan surah Furqan menyebut wa qadimna ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an manthura. Ya Allah. Kalau siapa yang beriman, yang baca ayat ni, dia rasa takut. Sebab apa? Yang mana yang mereka yang memberikan kepada mereka ni amalan-amalan mereka apabila pada mahsyar nanti diberikan, dibentangkan kepada kita amalan-amalan kita seumpama seperti debu-debu yang berterbangan. Disebabkan niat tadi. Bila datang kat kita, amalan kita habis macam debu je, macam tak ada apa-apa je. Astaghfirullahalazim, ya Allah, takutnya. Dah buat macam-macam, dah buat, tiba-tiba bila bertemu dengan Allah seumpama seperti debu yang berterbangan. Na'udzubillah. Disebabkan niat kita. Disebabkan niat kita ni buat kerana manusia. Disebabkan niat kita mengharapkan balasan daripada manusia. Jadi astaghfirullahalazim, ya Allah. Takut bila kita baca ayat ni. Sebab ni kita takut bila pergi nak dapat buku amalan kita ni, tiba-tiba dah seperti berdebu-debu yang berterbangan je. Dah tak ada apa-apa dah. Na'udzubillah min zalik. Jadi subhanallah. Subhanallah. Kalau kita baca dalam surah Al-Adiyat juga disebut wa khussila ma fi sudur. Allah akan bongkarkan apa yang hasil daripada hati-hati kita, daripada apa niat kita ni. Subhanallah, kena ambil berat sebenarnya tentang an-niyah ni. Kalau kita baca ayat 13 ni, ya Allah, betulkan balik niat kita. Kenapa kita pergi kelas-kelas agama? Kenapa kita belajar? Kenapa apa jua yang kita buat lah. Kerana Engkau ya Allah. Jadi subhanallah, sama lagi satu ayat. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tadi dia ceritakan tentang ayat yang 13 tadi, tentang maknanya kita fokus kepada niat. Dalam setiap apa yang kita buat, kena ambil berat tentang niat ni. Kemudian ayat yang ke-14 ini, ala ya'lamu, bukankah patut dia mengetahui, man, siapa, khalaqa, yang menciptakan, wa huwal latiful khabir, dan Allah ini dia maha halus lagi maha mengetahui. Okey, kenapa ditimbulkan persoalan ala ya'lamu? Allah nak bagi tahu sebab kenapa Allah tahu. Allah nak jelaskan kepada kita semua ni tahu yang Allah ni maha tahu. Jadi subhanallah. Sebab Allah yang menciptakan kita, jadi Allah mengetahui siapa kita. Sebagai contohlah, kita pergi jumpa dengan pencipta kereta. Kita tanya dia, kamu tahu ke pasal kereta? Kita dah tanya, sesuai ke soalan tu dekat dia? Tak sesuai, sebab dia yang cipta kereta tu. Dia tahu macam mana keadaan kereta tu, dia tahu apa dalam enjin semua, dia tahu sebab dia yang cipta. Jadi subhanallah, ni nak tanya pula kat Allah. Bukankah patut dia mengetahui yang mencipta, Allah yang menciptakan kita. Allah yang ciptakan kita, jadi dia memang mengetahui, dia tahu hatta dalam hati kita ni. Subhanallah, Allah maha mengetahui. Sebab itulah satu tempat yang mana paling payah kita nak jaga, itu hati kita. Sebab tu jadikanlah hati kita ni, janganlah membazirkan hati kita ni memikirkan perkara-perkara yang sia-sia. Fikir pasal kenapa orang sebelah tu dapat lebih, kenapa adik-beradik kita yang lain dapat lebih, kita tak dapat. Fikir orang je. Maka itu membazir maknanya. Membazir masa hati kita ni memikirkan perkara yang sia-sia. Jadi apa yang kita nak buat? Tukar fikir orang ni kepada fikir Allah. Zikir, ingat Allah Subhanahu Wa Taala, sambil kita lihat orang lebih
Lihat orang dapat lebih, kita buat macam mana? Kita doakan Allah berikan lagi kelebihan pada dia. Lihat orang bahagia, ya Allah berikan, tambahkan lagi bahagia dia. Lihat orang apa-apa kelebihan. Sebab ni bila kita ubah rasa tadi dekat hati kita dengan kenapa dia dapat lebih. Kita suka timbul kenapa. Macam mana dia boleh beli kereta baru? Dia bukan dapat gaji lagi. Kita dah timbul dah. Dah bila dah tu timbul pula persoalan-persoalan. Mana dia dapat duit. Mana dah timbul fitnah dan sebagainya. Jadi buat macam mana kita doa. Nampak orang dapat lebih, doakan. Ya Allah, moga Allah berikan lagi kelebihan pada dia. Apa orang bahagia, ya Allah, kau berikan lagi kebahagiaan kepadanya. Kita tukar hidup kita, hati kita ni dengan sentiasa ingat Allah. Dengan perbanyakkan doa. Doa aja itu dapat mengelakkan daripada hasad dengki. Sebab kita kenapa jadi dengki? Sebab kita timbul persoalan. Kenapa Kenapa dia dapat lebih? Bukan ke dia ada masalah duit ke? Kita pun timbul soalan. Lepas tu tanya pula orang sebelah. Dia macam dia boleh beli beg baru Bukan dia tak ada duit ke? Lepas tu dah timbul lah pula isu-isu yang kita tak pasti pun. Itu hanyalah anggapan kita. Jadi subhanallah, ubah. Dia dapat beg baru. Alhamdulillah, Masya Allah. Beli beg baru. Masya Allah. Moga Allah tambahkan lagi rezeki dia. Ya Allah. Ini subhanallah. Habis. Full stop. Tak ada dah nak mengumpat. Tak ada nak bersangka-sangka. Tak ada nak iri hati. Itu rezeki dia. Setiap orang Allah dah tentukan rezeki masing-masing. Semua dah ada. Allah tetapkan dah rezeki masing-masing. Itu rezeki dia. Bila kita doakan kepada orang, itu satu tips yang saya nak kongsikan. Untuk doa kita makbul adalah dengan banyakkan doa untuk orang. Doa bila tengok dia nampak lebih, kita doakan lagi, lebih lagi. Jadi para malaikat akan mendoakan untuk kita. Jadi satu perkara yang senang sebenarnya. Bukan senang nak buat sebenarnya. Tapi kita kena buat. Kena ubah. Bila tengok orang diberi kelebihan ni. Bila orang buat contohnya kesilapan, kita buat apa? Selalu kita buat apa? Kita tengok orang buat, contohlah, dia tak tutup aurat. Kita selalu buat apa? Dalam hati kita akan berkata apa? Dia sebenarnya ujian untuk diri dia yang tak tutup aurat dan ujian untuk kita yang melihat. Bila kita tengok orang tak tutup aurat, kita jangan maki dia. Kita jangan kata dia, masuk neraka dia ni tak tutup aurat ni. Bukan tak tahu tu aurat kan tutup. Itu yang selalu berlaku. Kita ubah. Kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah. Baginda akhlak yang paling sempurna. Yang perlu kita lihat, kita baca sirah-sirah dia, baca kisah-kisah dia dan kita follow, kita ikut. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat bila lihat kaumnya dalam keadaan kesesatan? Apa yang dia buat? Dia doakan, Allah maghfir lahum Allah maghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkanlah kaumku ini, ya Allah, mereka ni tak tahu. Itu yang selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Doa. Jadi kita buat macam tu. Itulah senjata hebat kita orang beriman, orang mukmin ini, masya-Allah, doa. Tengok orang yang tak tutup aurat, kita doa mereka, ya Allah, kesiannya dia, ya Allah. Kau berikanlah, Allah yahdiha, berikan hidayah kepada dia, ya Allah. Bayangkan semua yang melihat dia yang tidak tutup aurat semua mendoakan. Itu yang perlu kita tukar. Kalau kita lihat dekat dalam laman-laman sosial, sebagai contoh, kita lihat dekat laman sosial apa komentar yang selalu dikeluarkan. Semua mengutuk-ngutuk. Semua maki hamun, caci dan sebagainya kita lihat. Kita kena tukar. Tengok benda yang tak baik, ya Allah, berikan hidayah pada dia, ya Allah. Tengok bahagia orang, ya Allah, tambahkan lagi kebahagiaan dia, ya Allah. Doa. Tukar lisan kita, hati kita tu, daripada hati tu, masya-Allah, tukarkan kepada doa. Itu satu tip untuk kita membersihkan hati kita semua. Jadi berbalik kepada ayat ke-14 tadi, masya-Allah. Maha halusnya Allah. Maksud maha halus, kita selalu dengar wahwal latif. Kita apa yang diberikan maksud pada latif yang lemah lembut. Tapi maksud latif ini yang paling dekat sekali, maksudnya paling boleh memberikan kefahaman yang paling jelas adalah latif adalah perancangan Allah yang begitu halus. Sampai kadang-kadang kita tak perasan. Pasal tak dalam hidup kita ni, masya-Allah. Allah jadikan perkara yang kita tak sangka. Tapi subhanallah, benda tu untuk kebaikan kita. Contoh kalau kita boleh tengok dekat dalam surat cerita tentang Nabi Yusuf AS kan, kita boleh baca cerita tentang Nabi Yusuf bagaimana dikhianati oleh adik-beradiknya sendiri. Kalau kita baca kan, ya Allah, adik-beradik sendiri hianat, pergi buang ni, pergi campak dalam telaga. Kalau kita ikutkan cerita dia tu, masya-Allah. Lepas tu boleh pula Allah jadikan ada pedagang jumpa pula Nabi Yusuf.
perjalanan hidup yang diceritakan tentang Nabi Yusuf ni begitu halus sekali. Kemudian bila dah dijumpa oleh pedagang ni, lepas tu pedagang jual pula kepada pembesar. Jadilah pula Nabi Yusuf ni hamba kepada pembesar. Kemudian diuji pula dengan isteri pembesar ni pula nak ajak berzina. Jadi subhanallah. Tapi subhanallah ketika dia ajak zina, bila pembesar ni buka pintu saat isteri pembesar ni nak mengajak berzina tadi, dilihatnya, Masya Allah, kalau kita baca surah Yusuf ni, terkoyak bajunya di belakang. Itu menunjukkan bahawa Nabi Yusuf bukan yang meminta, tapi isi pembesar tadi yang meminta kepada zina tadi. Jadi subhanallah, benda tu macam, kalau kita lihat, terlalu halus tau. Apa yang Allah aturkan dalam cerita Nabi Yusuf ni. Saya nak tanya dengan semualah para pendengar, dalam kehidupan kita pernah tak berlaku sesuatu perkara yang, ya Allah, tak sangka Allah jadikan macam ni. Tujuan dia macam ni. Jadi subhanallah. Contohlah macam seseorang tu accident. Accident ni langgar. Jadi bila accident ni sakit kan, kalau kita lihat kan tu satu ujian, satu perkara yang menyakitkan. Lepas tu dah pergi hospital. Tiba-tiba ni yang accident ni lelaki lah. Dia pergi hospital, tiba-tiba jumpa dengan doktor. Jumpa dengan doktor ni baik sangat. Lepas tu jumpa, rupanya itulah dia bakal isterinya. Tapi dia kena diuji dulu dengan accident tadi, motor rosak, apa benda, kena keluar duit dan semua. Perancangan Allah ni terlalu halus. Dijadikan satu benda yang menyakitkan, yang menguji kita, tapi untuk memberikan sesuatu perkara yang lebih baik lagi. Subhanallah, itu panggil latif. Iaitu maha halusnya Allah dalam setiap perancangan dia, sampai kadang-kadang kita tak perasan. Sebab tu kita kena pegang pada hadis Nabi SAW, Allah inda zanna abdihi bih. Allah seperti mana sangkaan hambanya kepadanya. Kita kena sentiasa bersangka baik. Walaupun saat itu kita sedang diberi sesuatu perkara yang tidak baik pada pandangan mata manusia. Kesakitan, ujian dan sebagainya. Benda tu kalau kita lihatkan sebagai manusia lah. Kita kalau diuji kesakitan, sakit. Siapa yang suka? Tak ada siapa yang suka. Jadi subhanallah, satu benda yang menyakitkan, memeritkan, menyebabkan hati kita sempit dan sebagainya. Tetapi yakinlah, di setiap perancangan Allah yang begitu halus ini, ada sesuatu perkara yang Allah nak beri. Jadi Masya Allah. Itulah dia sampai ayat yang ke-14 lah. Menceritakan tentang Allah ni maha halus, maha mengetahui. Sebab tadi diceritakan Allah ni mengetahui apa yang terkandung dalam hati-hati kita semua. Jadi maha halus ni, hati-hati kita ni Allah tahu semua. Sikit apa jua lintasan ni sambil dengar-dengar saya cerita ni kan. Apa niat kita, kenapa kita dengar, tu Allah tahu semua. Mengantuk ke dengar ustazah duk sembang, dah online kan, tak nampak. Jadi Masya Allah, kita tak tahu. Allah yang maha mengetahui. Jadi subhanallah, Masya Allah, maha latifnya, maha halusnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap perancangan yang Allah tentukan kepada kita semua. Jadi bila kita fikir balik kan, satu-satu perancangan Allah ni begitu cantik sebenarnya. Cantik sangat apa yang Allah dah tentukan kepada kita. Walaupun kita sedang merasakan keperitan, kita sedang merasakan kesakitan, tapi pasti, kalau saya tanya dengan semua para pendengar lah, semua pasti pernah diuji kan. Tak ada siapa yang duduk dekat dunia ni dia tak pernah diuji. Tak ada. Semua pernah diuji. Dan lepas ujian tu apa yang kita rasa? Masya Allah. Inilah dia kebaikan daripada ujian. Kebaikannya mesti akan nampak. Itulah betapa halusnya Allah SWT, yang waktu saat kita diuji tu kadang-kadang kita tak perasan. Saat kita dirasa kesakitan, kita tak perasan. Sebab tu kita cuba gali, kita cuba kaji, kita cuba fikirkan baik di atas segala apa yang Allah tentukan. Jadi subhanallah, Masya Allah, Allah ibarik nafi jami'an. Moga Allah berkati segala kita semua, Masya Allah, dalam setiap apa yang kita lakukan, dalam setiap apa jalan yang Allah tentukan. Moga kita sentiasa menerima, redha dengan segala ketentuan, Masya Allah. Jadi subhanallah, itulah dia 14 ayat daripada surah Al-Mulk. Moga-moga membantu kita semua untuk memperbaiki balik an-niyah kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah dia perkongsian hari ini, Masya Allah. Moga-moga dapat memberi manfaat kepada semua. Lepas ni bila baca, sama-sama kita rasa masih jaga, Masya Allah. Jadi subhanallah. Jadi yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang silap, yang lemah, yang
Apa-apa juga yang menyakitkan Ustazah, mohon maaf sangat. Sesungguhnya yang kurang itu semua datang daripada kelemahan Ustazah sendiri, dan semuanya dengan izin Allah Subhanahu taala. Dan kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul az. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ustazah sudahi dengan kalam mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah lain kali. Terima kasih. Wafah.